mulakan perkongsian. We start back to our business. Alright. So, cerita kita malam ni perempuan, saya nak jawab kepada satu persoalan daripada seorang wanita yang mana dia ada satu pertanyaan berkaitan dengan tuntutan mut'ah. Okey, iaitu tuntutan yang dinamakan sebagai sagu hati. Siapa-siapa yang first time ni, alright? Siapa first time? Cuba bagi tahu. Siapa first time tengok mamat ni? Mamat yang rambut malam-malam macam pakai tenco je. Tenco zaman dulu. Mamat pakai pomade malam ni. Siapa first time? Siapa first time dia tahu perkataan mut'ah? Dia duk dengar. Dia tak pernah dengar pun perkataan mut'ah. So, saya nak cerita. Dalam satu isu bab mengenai tuntutan selepas perceraian, salah satu tuntutan yang boleh kita buat tuntutan adalah berkaitan dengan sagu hati. Mungkin ada orang perempuan yang tak tahu, yang mana bila dia diceraikan oleh suami dia, dia boleh tuntut sagu hati. Duit sagu hati. Sagu hati yang tahu? Sagu hati itu hadiah lah. Okay? Sagu hati selepas perceraian. Maksudnya, orang perempuan yang diceraikan, diceraikan oleh suami dia, dia boleh dapat tuntutan, dia boleh dapat mut'ah. So, boleh dapat tuntutan mut'ah ni maksudnya boleh dapat duit sagu hati tau. Jadi, kalau orang lelaki dia tak dapat mut'ah perempuan. Orang lelaki dia kena bagi mut'ah. Kalau orang perempuan diceraikan, dia boleh dapat mut'ah. Duit sagu hati selepas perceraian. Hukum dia dalam Islam, hukum dia adalah harus. Alright? Yang mana kalau kata berlaku perceraian, harus untuk seorang suami bagi. Okay? Tapi kalau isteri tak minta, dia tak jadi wajib. Tapi kalaulah seorang isteri yang diceraikan oleh suami dia, okay, dia minta, dia dah bercerai, dia minta mut'ah, sagu hati selepas perceraian, jadi dia boleh jatuh hukum wajib untuk suami tu bayar. Wajib ni maksudnya tak boleh nak elak lah. Right? Seorang isteri yang diceraikan dalam keadaan dia nusyus pun, dia tetap layak untuk dapat mut'ah. Siapa first time pernah dengar? Baru tahu. Sebab kadang-kadang ni kan, ada orang perempuan, dia tak tahu kata mut'ah, nusyus ni, tak dia macam dia kena ugut kan. Nusyus nanti ni tak boleh tuntut macam-macam. Tak boleh tuntut atas pencarian hak jaga anak jatuh ke aku, mut'ah tak boleh dapat, semualah. Apa yang ada hutang-hutang pun dia kata tak boleh tuntut. Tak betul macam tu Kalau nusyus pun, nusyus pun bekas isteri tetap layak untuk dapat mut'ah perempuan. Okey, dia tetap dapat mut'ah. Okey, so mungkin siapa yang first time dengar, ini ilmu barulah untuk dia. So, apa yang saya nak ceritakan, bila cerita tentang mut'ah ni, disebabkan seorang bekas isteri ni boleh tuntut mut'ah, dia ada dua je perkara, kalau tak silap saya, okay, yang tidak membolehkan seorang bekas isteri dapat mut'ah. Iaitu, yang pertamanya, bila dia bersetuju, ada tiga. Ada tiga. Dia yang pertamanya bila dia setuju untuk cerai, bila dia setuju untuk cerai dan setuju takkan tuntut apa-apa selepas perceraian. Maksudnya suami dia tawarkan, katakanlah isteri filekan perceraian. Isteri filekan perceraian cara biasa, cara baik. Alright, bila dia cerai cara baik, suami bagi syarat, aku boleh ceraikan hang, tapi dengan syarat jangan tuntut mut'ah. So dia kata dia setuju. Berjanji depan hakim, benda tu masuk dalam perintah, jadi selama-lamanya tak boleh buat tuntutan mut'ah tersebut. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya, kalaulah bercerai tu disebabkan secara tebus talak. Okey, kalau cara cerai secara tebus talak pun akan ada kemungkinan dia tak layak untuk dapat mut'ah. Sebab banyak pandangan, banyak pandangan, terutamanya pandangan yang dipegang oleh Mahkamah Syariah ni, isteri yang diceraikan secara tebus talak ataupun mungkin secara hakam, tak silap saya, dia tak layak untuk isteri dapat mut'ah sebab kehendak isteri tersebut bersungguh-sungguh. Okey. So atas sebab yang tu dia tak layak untuk dapat tuntutan mut'ah. Alright. Yang ketiganya, bekas isteri yang tak layak untuk dapat tuntutan mut'ah ni adalah isteri yang diceraikan sebelum dia bersetubuh dengan suami dia.
Okay? So sebelum bersetubuh dengan suami tu, jadi suami ni bercerai. Right? Suami ni tak pernah sentuh pun dia, kemudian dia ceraikan, jadi dia tak layak untuk dapat mut'ah. Sebab syarat untuk dapat mut'ah ni perempuan, dia mesti berlaku persetubuhan antara suami tu dengan isteri. Ni syarat dia untuk dapatkan mut'ah tersebut. So are we clear? 3 perkara tersebut. Jadi kalau tiga-tiga ni tak ada kena-mengena, okay, maksudnya tak kena langsung lah dekat kita ni. Jadi kalau kata berlaku perceraian, isteri boleh tuntut. Boleh tuntut mut'ah, okay. So boleh dengan kadar yang tertentu. Saya tak boleh lah kata semua sama kan. Sebab ada orang tuntutan dia tu mungkin rendah je. Ada orang mungkin sederhana, average. Ada orang dia mungkin terlalu tinggi. Alright, tapi dia tak ada limit perempuan. Dia boleh tuntut mut'ah, ikutlah kita nak tuntut tu dekat mahkamah rendah ataupun mahkamah tinggi. Kalau tuntutan mut'ah kita tu lebih daripada 100,000 ke atas, dia pergi mahkamah tinggi. Tapi kalau bawah daripada 100,000, yang tu pergi ke mahkamah rendah. Nak tahu berapa yang sesuai tu, yang ni saya sarankan jumpa dengan peguam syari'i dekat daerah anda. Sebab tempat tinggal anda. Sebab tak mungkin, kan? Saya tak tahu macam mana dekat Kuala Lumpur, Shah Alam, macam mana hakim dia bagi keputusan. Tapi kalau kita dekat sini, mungkin kita tahu. Saya tahu dekat Kedah ni, yang ni hakim ni macam ni, hakim ni macam ni. Alright? Kita kena tengok pada keadaan tersebut. Alright? So, persoalan yang timbul adalah, ada orang tanya kat saya, tuan, kalau katalah saya dah bercerai dengan suami saya ni, lebih daripada 10 tahun dah. Okey, dah lebih daripada 10 tahun. Alright? Kemudian, kalau saya dah berkahwin lain dengan lelaki lain, kemudian saya dah bercerai, right, disebabkan tuan selalu kongsi kata boleh tuntut mut'ah, bolehkah saya tuntut mut'ah dekat bekas suami yang pertama, bukan dekat bekas suami yang baru, tapi bekas suami yang pertama? So ada isu kat situ, iaitu dah bercerai lama 10 tahun, kemudian kepada bekas suami yang pertama. Alright. Jadi kita kena tengok dulu. Kita kena tengok semasa perceraian tu, cerai tu macam mana? Perceraian tu berlaku di luar mahkamah ke? Ataupun perceraian tu melalui persetujuan ke? Ataupun perceraian tu mungkin secara fasah ke? Kita kena tahu. Kita tak boleh bagi tahu kata, oh boleh, tak ada masalah. Dia kena tengok dulu. Macam mana jenis perceraian dia? Ada apa-apa perjanjian persetujuan tak? Alright? So, kalau katalah orang yang bercerai tu di luar mahkamah. Maksudnya lafaz cerai tu mungkin dekat rumah. So, dia buat pengesahan dan mahkamah sahkan perceraian tersebut. Jadi, yang ni ada apa-apa alasan sekalipun. Contohlah kan, suami kata, saya cerai dia dekat rumah sebab dia teruk lah. Maksudnya dia nusyus dan sebagainya. So, dia kata macam tu lah. Alright? So, suami lepaskan kat rumah ke. Kalau cerai dekat luar mahkamah, insya-Allah tak ada apa-apa alasan pun yang kata isteri tak boleh tuntut mut'ah. So dia boleh tuntut mut'ah. Alright, jadi kalau katalah perceraian tu secara tebus talak, so tak bolehlah buat tuntutan mut'ah tersebut. Alright, so kita kena tahu apa jenis perceraian tu. Biasanya saya akan minta dulu masa perceraian dulu tu, ada tak apa-apa perintah daripada mahkamah berkenaan dengan perintah cerai. So dia akan bagi tahu, saya dulu perintah cerai tu mahkamah sahkan cerai luar mahkamah. Alright, puan boleh buat tuntutan. Saya dulu bercerai tu secara baik, cuma suami letakkan syarat. Jadi kita kena tengok apa syarat dia. Ada tak syarat mut'ah tu? Kalau dia kata tak boleh tuntut apa-apa tuntutan selepas perceraian, termasuklah mut'ah, maka tak boleh buat tuntutan tu sebab ada dalam perintah perceraian. So kita kena tahu terlebih dahulu. Jadi kalau tak ada apa-apa isu, kita boleh buat tuntutan tersebut. Okay, so dia tak ada apa-apa masalah. Saya ada satu klien yang mana saya nak kongsikan, right? Rahsia lah identiti dia. Yang mana dia menuntut mut'ah tu kepada bekas suami yang pertama, setelah dia berkahwin dengan yang kedua, bercerai yang kedua, kemudian dia kahwin dengan lelaki yang ketiga, bercerai lelaki yang ketiga, kemudian dia bakal dia kahwin dengan yang keempat, bercerai yang keempat, kemudian dia tuntut dengan yang pertama. Okey, berapa tahun? Selang tu dekat 12 tahun, lebih macam tu lah. Okey, so panjang ni tuntut.
Boleh ke? Jawapan dia. Benda ni boleh. Jadi kita pun melalui proses perbicaraan pun agak panjang juga. But isunya yang ditimbulkan boleh ke tak boleh benda tu je. So jawapan dia mahkamah putuskan boleh. Sebab tidak ada apa-apa pun perkara yang menghalang bekas isteri ni untuk tuntut kepada bekas suami yang pertama. Tapi dia ada tapi tu juga. Tapi dia mungkin akan ada timbul satu keraguan. Pasal apa lama sangat? Ambil masa awak panjang sangat ni. Dah kahwin dengan yang kedua, cerai kahwin ketiga, cerai kahwin yang keempat, cerai tiba-tiba yang first ni tuntut. So dia akan timbul persoalan sikit kat situ. Pasal apa ni? Dia kalau dulu ni mungkin panjang kata macam hang ni redha ke apa kan? Dia kena bagi alasan yang munasabah lah. Antara alasan yang munasabah lah selalunya adalah dia tak tahu. Okay, tak ada orang pun bagi tahu kat dia tentang mut'ah ni. Alright? So cerita tentang tak tahu ni adalah satu cerita yang normal. Kalau kata lafaz cerai, so mustahil lah ramai orang yang tak tahu. Sebab kita majoriti lah kan, saya boleh kata orang Islam ni, kalau kata kita kahwin, kita tahu at least lah kan, kuasa talak tu kita tahu ada pada suami. Betul? So kita tahu cerita pasal talak. Tapi kalau katalah cerita berkenaan dengan mut'ah ni, saya percaya perempuan, saya pernah tanya 10 orang, saya boleh katakan ada 6 ke 7 orang dia tak tahu apa benda tu mut'ah. Okay, sebab mut'ah ni dia ada orang dia ingat macam nikah mut'ah. Faham tak? Biasa dengar tak nikah mut'ah? Nikah mut'ah ni dia tak amal dekat orang kita yang yang berpegang kepada sunnah, berpegang kepada mazhab Syafi'i, okey. Mazhab-mazhab yang Hanafi, Hambali, Maliki tak ada. Okey, nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni hanya diamal oleh orang-orang Syiah, bermazhab Syiah saja, iaitu nikah kontrak kita panggil. Tu pun mut'ah juga. Alright, so dia mungkin ingat mut'ah yang tu. Jadi dia mungkin tak tahu. Alright, so jadi kalau katalah cerita tentang mut'ah ni, kalau orang kata dia tak tahu benda tu boleh tuntut, boleh dapat, jadi mungkin dia terlambat nak buat tuntutan tersebut. Dia tak ada lah isu kata nak redha. Kadang-kadang mungkin ada jugalah cerita tentang redha kan, dah lama sangat, tiba-tiba pula dia dapat tahu kata bekas suami dia ni kahwin dengan wanita yang dia geram, contoh dia. So dia geram tu kata, itu aku tak tuntut sebab aku kesian ni sebab hang kahwin dengan orang lain, dengan nafkah anak aku pun hang tak bagi, hang siap. Tiba dia filekan tuntutan mut'ah. Tak ada apa-apa perjanjian pun kan, kata nak tuntut, tak boleh tuntut dan sebagainya. So dia boleh tuntut, tak ada masalah sebab benda tu adalah hak. Dia tak boleh kata seorang wanita yang nak tuntut mut'ah ni mata duitan perempuan. Okay? Ada orang dia akan kata hang tuntut ni hang mata duitan teh lah. Dia kata macam hening kerja nak kikih duit saja. Tak boleh macam tu. Okay? Saya boleh kata benda tu berdosa kalau kata. Sebab apa? Kita cerita tentang mut'ah ni, dia bukannya tuntutan yang diberi oleh penguatkuasa ke, orang yang buat undang-undang ke, tak. Alright, benda ni dia ada dalam Quran. Benda yang dibenarkan. Sama lah macam poligami. Poligami pun Allah SWT benarkan. Betul tak? Fankihu ma tabalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba'. So itu apa hadis tu hadis. Wa ankihul ayama minkum was-sabirina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara. Kan itu ayat lain juga. Saya pun lupa lah. Tapi ada ayat Quran kan. So kalau kata hadis tu, fankihu ma tabalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba'. Tu hadis yang orang laki pegang lah. Kan? Dia kata apa? Nak kahwin. Oh, laki boleh kahwin 2, 3, 4. Bersungguh-sungguh mempertahankan. So sama lah kalau wanita nak mempertahankan benda tu. Betul tak? Sebab benda tu ada dalam Quran. Jadi, kenapa kita nak kata wanita ni nak tuntut mut'ah ni, dia kata macam gila duit dan sebagainya. Tak adil. Okey, tak adil sebab benda ni adalah ketetapan ataupun kebenaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang wanita untuk mendapat mut'ah tersebut. Okey? Betul ayat Quran tu tuan. Betul lah fankihu ma tabalakum. Betul lah ayat Quran kan. Saya pun confuse sikit. Apa ayat Quran? Mari saya cari sikit. Apa ayat Quran untuk mut'ah? Ayat
Quran muta'ah. Apa benda yang macam ni lah. Dalil muta'ah. Okay. Sebab saya nak kena clearkan benda ni. Sebab ada orang lelaki dia tak puas hati benda ni. Dia kata yang ni macam tak betul sebab dia menyebabkan tak adil kepada lelaki dan sebagainya. Tak boleh macam tu. Sebab benda ni ada dalam Islam. Jadi kalau kita mempertikaikan macam tu, kita bimbang saat gini, dia memberikan penentangan pula kepada dalil Quran tersebut. Okay. Ada dalam dalil mana? Apa dia bagi ayat 2, 3, 6 macam tu? Tak ada ke orang tulis ni? Aduh. Hai. Alah. Tak ada orang tulis ayat yang betul. Tapi dalam surah Al-Baqarah lah. Okay. Muta'ah ada puan. Cuma saya tak ada nak tengok betul-betul lah sekarang ni. Kalut pula. Alright. So senang cerita lah kan. Dia ada Ya. Kenapa? Okay. Alright. Okay. So cerita tentang muta'ah ni adalah cerita yang dibenarkan oleh Islam. Dibenarkan oleh syarak kepada seorang wanita untuk tuntut. Ada orang bantu saya ni. Okay, thank you. Walil mutallaqati matta'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi perempuan-perempuan diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai satu kewajipan bagi orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 241. Terima kasih Puan Wizza Rozalin. Jadi tak ada alasan lah kita nak bagi tahu kata benda ni adalah tujuannya untuk tidak adil dalam Islam. Sebab orang kata laki tak dapat pun mut'ah, pasal apa pula perempuan boleh dapat mut'ah. Okay. Yang ni adalah benda yang diberi oleh dalam Islam kepada wanita. Sama macam manalah kelebihan yang dapat kepada laki. Laki dapat poligami. Laki dapat apa lagi? Laki dapat bahagian faraid lebih kan. Jadi wanita dapat bahagian ni. Alright. So jangan pertikaikan benda ni sangatlah. Sebab benda ni benda yang dah ada ketetapan. Kita panggil dalil qat'i. Dia tak boleh dah pikir-pikir dah. Okay. Jadi jangan cakap kata benda ni zalim. Benda ni adalah kebenaran yang patut untuk kita terima. Bila berlaku perceraian, so mau tak mau kita kena terima yang ada tuntutan yang boleh dituntut oleh bekas isteri ke atas bekas suami dia. Kalau tak ada apa-apa perkara yang boleh menghalang kepada wanita tu untuk terima. Alright? Okay. Thank you. So, siapa ada soalan, anda boleh letakkan soalan. Saya akan bantu untuk jawab persoalan tersebut. Straight to the point sikit malam ni. Senang. Penat. 10.36. Dia bila panas-panas ni kan, dia rasa macam penat kan. Saya sampai bibiak saya rasa macam pedih. Sakit ni. Aduh, saya pun tak tahulah. Hampa doa lah sikit kan, bagi bibiak aku ni okey sikit. Okay. Tulis soalan dulu. Saya tengok Sekejap. Tak perlu aku ragui sucinya cinta yang kau beri, kita saling
Okey, Cik Hakim kata mut'ah ni antara hikmah dia supaya mengurangi kesedihan yang dialami oleh isteri yang diceraikan. Betul tu. Tu hikmah dia, hikmah tak kan. Kalau suami sedih macam mana? Kan, suami yang sedih. Jadi buat macam mana? Kalau suami sedih, suami kan pemberi nafkah. Suami kena strong lah sikit kan. Ni cerai ni pastikan cerai yang hidup lah, okay? Tak, kalau kata cerai mati tak boleh lah tuntut mut'ah. Okay, cerai hanya yang boleh tuntut mut'ah ni bila berlaku cerai hidup. Kalau suami mati, kalau suami mati, isteri nak tuntut mut'ah. Kata sebab apa? Sebab cerai. Ni cerai mati tak boleh lah. Okay, dia hanya untuk cerai hidup sahaja. Okay, Zilah Ilah. Saya pernah cerai 10 tahun yang lepas. Saya ingin menuntut Saya ingin menuntut semuanya lepas dapat surat cerai. Tapi saya silap. Saya pernah nak buat tuntutan sebelum ni. Tapi saya diminta buat surat hadanah dulu. Jadi saya risau anak dapat kad bekas suami. Sebab saya tak ada kerja. Jadi saya terpaksa diam. Bekas suami pula panas baran sikit. Kalau sekarang saya buat ada masalah tak? Jawapannya tak ada masalah puan. Puan boleh tuntut 10 tahun lepas ke 20 tahun lepas pun tak apa puan. Selagi mana bercerai tu tak ada syarat-syarat yang boleh menggugurkan, puan boleh tuntut. Okey? Tak ada masalah. Panas baran ke, yang tu cerita lain. Yang penting, kalau puan rasa puan nak tuntut yang tu hak puan, tiada siapa boleh menghalang. Alright? Bagi saya, siapa yang berhak, dia tetap berhak. Okey? Tinggal lagi berapa nilai kita yang berhak tu sahaja. Betul ya? Tuan yang bijaksana. Terima kasihlah, pujian tu melambung sangat tu. Bagaimanakah kaedah mut'ah dikira? Adakah mengikut kadar bulanan nafkah semasa perkahwinan darab dengan tempoh perkahwinan? Contoh RM1000 nafkah bulanan kali dengan 10 tahun kahwin. Alright. Dalam undang-undang tak ada cara kiraannya. Tak ada satu pun section yang mana nak cerita tentang mut'ah ni berapa kiraan dia. Okey. Nafkah anak pun sebenarnya tak ada kiraan. Right? Tapi sekurang-kurangnya kita boleh tahu nak tuntut nafkah anak ni based on apa? Makan, minum, persekolahan, pakaian dan sebagainya kan. Tapi mut'ah ni dia tak ada macam tu. Dalam section berapa mut'ah? Section 52. Section 52 ke 50, tak silap saya. Okay? Saya minta maaf kalau saya tak ni. Saya malas nak google sebenarnya, nak tengok. Kalau cerita tentang mut'ah ni, section berkenaan dengan mut'ah ni satu sahaja. Dia ada satu sahaja. Dia sebut seorang isteri yang diceraikan tanpa sebab munasabah. Okay? Dia berhak untuk tuntut sagu hati selepas perceraian. Itu sahaja. Dia tak ada cerita tentang berapa kiraan. Alright? Cuma faktor penentuan tu, okay, faktor nak menentukan kadar kiraan ni semasa kita nak buat tuntutan, alright, dia dianggarkan secara apa panggil secara rambang, okay, secara kumulatif, okay, secara rawak sahaja. Macam contoh kan, kalau orang tanya saya, tuan, kalau saya nak buat tuntutan mut'ah, berapa yang kadar kiraan yang saya patut tuntut? Alright, so saya akan tanya dulu, puan cerai dulu dalam tempoh perkahwinan puan berapa tahun? Saya akan tanya dulu berapa tahun. Kalau dia kata 10 tahun, okey, alright, 10 tahun. Kemudian puan kerja apa, suami puan kerja apa masa tempoh perkahwinan. So dia bagi tahu lah, saya kerja pegawai eksekutif, suami saya pun pegawai juga. Right, so dua-dua pegawai. Okey, kita akan tengok lagi berapa orang anak. Dia kata dalam 3 orang anak. Alright, so dalam 3 orang anak, dua-dua pegawai macam tu. Biasanya saya kata puan tuntutlah berapa tahun kahwinan? 10 tahun contoh dia. Alright, puan tuntutlah lebih kurang 50,000. Saya bagi roughly je dulu. Sebab saya pun nak buat kiraan pun saya tak ada kiraan yang tepat macam tu. Cuma kita boleh bagi anggaran dulu berdasarkan kepada pengalaman. Sebab apa perempuan, dia tak ada tahu kiraan yang tepat. Nak kira berapa hari dia punya apa nafkah
kalau orang yang ada perintah nafkah, at least bolehlah kita nak bagi tahu kata perintah nafkah, kira, darab, semua tu. Alright. Tapi dia bukan based on nafkah bulanan. Tapi dia based on, cerita tentang mut'ah ni, dia bukan based on nafkah, tapi dia based on pengorbanan. Pengorbanan isteri. Okay, dalam tempoh perkahwinan. Dia based on kemampuan bekas suami. Tu pun dia tengok juga. Based on apa satu lagi ya? Pengorbanan, kemampuan dengan kemampuan, pengorbanan dan kesan. Okay, kesan kepada perceraian tu kepada isteri. So yang tu pun diambil kira. Tapi cara nak kira tu tak ada yang tepat. That's why daripada awal tadi saya kata, kalau nak tuntut mut'ah, kena dapatkan consultation dengan peguam. Sebab nak buat tuntutan mut'ah, confirm kena pakai peguam. Sebab biasanya lelaki takkan setuju. Iaitu bekas suami dia takkan setuju. Jadi kita nak kena buat preparation tu daripada awal. Nak buat saman dan sebagainya. So kita nak kena letak berapa kewajaran. Sebab setiap hakim dia ada cara kiraan yang berbeza. Dia ada tafsiran yang berbeza. Okay, dia ada kadar yang berbeza yang mungkin dia rasa macam ni terlampau tinggi sangat, tak sesuai dan sebagainya. Kalau kita tuntut ni, takut bila kita letak terlampau tinggi, selagi kita dapat rendah sangat, kita rasa macam tuan ni cakap lain lah, itu kata boleh dapat banyak macam ni. Tak ada. Alright, kita boleh bagi anggaran sahaja. Kiraan yang tepat tu tak ada. Macam puan kata tadi, contoh RM1000 nafkah bulanan kali dengan 10 tahun. Kalau kita ada alasan macam tu, kita boleh bubuh juga. Tapi kita belum tentu dapat kiraan macam tu untuk mut'ah tersebut. Okey? Kalau macam tu, bolehlah tuntut saya bercerai 15 tahun dah. Boleh. Kalau tak ada apa-apa halangan, tak ada apa-apa perjanjian, boleh je. Okey, Syarifah Nur Ashikin. Kalau cerai fasah, mahkamah yang jatuhkan talak, boleh tak tuan? Bagus soalan ni. Alright. Kalau bercerai dulu secara fasah. Okay. So, mahkamah putuskan perkahwinan tersebut. Suami tak setuju kan? Tapi disebabkan isteri failkan fasah dengan alasan yang tertentu. And then, mahkamah putuskan. So, jawapannya adalah, dia kena tengok pada alasan perceraian tersebut. Alasan fasah tu. Apa alasan dia? Kalau kita kata alasan isteri tuntut cerai fasah tu sebab nafkah. Suami gagal bagi nafkah 3 bulan. Ataupun fasah tu sebab suami pukul, mendera, menyakiti isteri. Jadi dibuktikan, mahkamah terima. Alright, mahkamah terima alasan tersebut. Jadi fasah tu disebabkan siapa? Disebabkan kesilapan, kelemahan, benda yang dibuat oleh suami. Dia tak bagi nafkah, dia pukul dan apa-apa alasan yang lain. Jadi jawapan dia boleh tuntut mut'ah. Sebab fasah tu bukan atas kesalahan isteri, tapi atas kesalahan daripada suami. Alright? Tapi dalam hukum syarak, antara yang saya pernah baca, perempuan, kalau isteri ini difasahkan oleh mahkamah atas sebab dia tidak berupaya untuk bersetubuh. Dia bukan cerai. Alah. Test.